Bismillahirrahmanirrahim. Inilah benda-benda yang kita akan belajar, iaitu tentang asid, tentang base, tentang salt dan juga solubility. Alright. So objektif dia, okay, yang pertama sekali kita akan belajar tentang definition of acid dan juga base. Definition acid dengan base ni sebenarnya ada 3. Okay, ada 3. Okay. Arrhenius, Bronsted, Lowry dan lagi satu adalah Lewis. Okay. So kalau ikut dalam silibus terkini, Lewis tu dia buang lah daripada silibus, tapi tak apa, saya akan ajar juga Lewis acid dan juga base sebab dia ada kaitan juga. Okay. Dia ada kaitan juga dengan topik ini. Okay, and then identify the conjugate acid and conjugate base. Okay, so saya rasa mungkin kalau sempat kita boleh sampai dekat definition of sampai dekat objektif yang D ya. Okay, so saya target sampai objektif D dan paling kuat lah mungkin sampai dekat calculation of pH. Okay, so dalam teori acid dan juga base, okay, dia ada Arrhenius theory dan dia juga ada Bronsted Lowry theory. Macam saya kata tadi, dia ada lagi satu iaitu Lewis. Okay, Lewis theory. Okay, cumanya yang ini saya starkan sebab dia tak ada dalam kita punya CL iaitu curriculum specification. Tapi saya akan ajar juga Right. Okay, so maknanya kalau sebelum ni kamu hanya belajar apa dia acid, apa dia base. Okay, kamu belajar secara umum. Tapi sebenarnya definition yang kamu guna masa sekolah dulu pun mungkin salah satu daripada 3 teori ini. Okay. Dia ada 3 definition bagi acid dan juga base. Okay, kita lihat definition yang pertama yang diperkenalkan oleh Arrhenius. Okay, Arrhenius nama orang lah. Okay, ikut Arrhenius kata acid is a substance that produce hydrogen ion ataupun hydronium ion when it dissociate in water. Okay, maknanya apabila dia tercerai dalam air, dia dissociate, terurai, so dia akan menghasilkan hydrogen ion ataupun hydronium ion. Okay, hydronium ion, kalau kita buat equation macam ni, H2O pula. Okay, HCl plus H2O terurai. Kalau kita buat dalam equation kita buat plus water, maka produk yang kita dapat adalah hydronium ion dan juga Cl minus. Okey. Yang ni dipanggil sebagai hydronium ion ataupun nama lain ni adalah hydroxonium ion. Jadi ikut Arrhenius teori, dia kata mana-mana substance, mana-mana bahan apabila dia tercerai menghasilkan hydrogen ion ataupun hydronium ion, maka dia adalah acid. Okay. Manakala base pula adalah substance that produce hydroxide ion. Okay, hydroxide ion when it dissociate in water. Okay. Okay, contoh di sini kita ada sodium hydroxide. So sodium hydroxide dissociate and form hydroxide ion. Maka sodium hydroxide adalah base. Okey. Tetapi Arrhenius teori ni ada beberapa kelemahan. Okey, kelemahan dia apa? Kelemahan dia sekiranya bahan itu tidak menghasilkan hydroxide ion ataupun hydronium ion, maka kita tak dapat kenal lah dia tu acid ataupun base. Maksudnya dia hanya terhad kepada bahan-bahan yang dalam formula dia macam yang ni, dalam formula dia ada NaOH. NaOH, KOH, okay, apa lagi? Magnesium hydroxide. Maksudnya dalam formula dia tu ada OH, maka dia akan menghasilkanlah hydroxide ion. Okay. Tetapi kalau kita kata contoh ammonia. Ammonia dalam formula dia tak ada OH. Jadi kita tak dapat menerangkan ammonia bersifat base menggunakan Arrhenius teori. Jadi Arrhenius teori ini hanya limited kepada bahan-bahan tertentu sahaja, right? Okay. So datanglah perbaikan apa kita kata kajian-kajian selepas itu, iaitu datangnya Bronsted Lowry.
Bronsted and Lowry. Bronsted seorang, Lowry seorang lah, ada dua orang. So Bronsted and Lowry. So dalam Bronsted and Lowry ni, Bronsted Lowry dipanggil Bronsted Lowry acid and base. Okay, they said that acid is a substance that can donate a proton. Yang boleh mendermakan proton. Apa dia proton? Proton adalah H+. H+ ni ataupun hidrogen ion ni kita panggil sebagai, dikenali sebagai proton. Okay, so substance that can donate a proton to another substance ataupun kita kenali dia sebagai proton donor. Okay, proton donor, penderma proton. Okay, manakala base pula adalah substance that can accept a proton. Spesies ataupun bahan yang akan menerima proton. Acid donate, derma, base adalah spesies yang akan terima. So yang ni dipanggil sebagai proton acceptor. Right? Okay. So daripada Bronsted Lowry acid and base, kita dapat kenali conjugate acid and conjugate base. Okay? Okay, seperti macam ni ya. Apa dia conjugate acid? Conjugate acid is a species form as a base accept proton. Manakala conjugate base is a species form as an acid donate proton. Okay, kalau kita baca, kalau saya sebut ayat-ayat ni, mungkin kamu tak jelas. Okay, kita lihat dekat contoh ini. Okay, contoh di sini kita ambil nitric acid, HNO2. This is not nitric acid, this is nitrous acid. HNO2 adalah nitrous acid. Nitrous acid. Nitric acid, HNO3. Ini nitric. Yang ni nitrous, HNO2, nitrous acid. So nitrous acid is an acid. So acid akan donate proton. Maksudnya dia tolak H+. So bila dia buang H+, dia donate dia punya proton, maka acid tadi akan menjadi NO2 minus. Daripada HNO2, dia jadi NO2 minus. Maka NO2 minus lah kita kenali sebagai conjugate base. Jadi acid after dia donate proton, okay, dia akan menjadi conjugate base. Okay, manakala base pula, base ni dia adalah spesies yang terima proton daripada acid. Kan? HNO2 donate proton. Proton ni diambil oleh PO4 3 minus. Okay, dia diambil oleh PO4 3 minus, dia terima, maka apabila dia terima proton, selepas dia terima proton, dia akan menjadi HPO4 2 minus. So HPO4 2 minus ni kita panggil dia sebagai conjugate acid. Jadi kalau acid lepas dia donate proton, dia akan jadi conjugate base. Base lepas dia terima proton, dia akan jadi conjugate acid. Okay. So ini adalah soalan-soalan yang kerap ditanya lah. Okay, dia akan tanya kita what is the conjugate acid base pair. Maknanya kalau HNO2 pasangan conjugate dia siapa dia? Pasangan conjugate dia adalah NO2 minus. Ni dia punya pair dia lah. Okay, yang purple dengan purple ni. Okay, dan PO4 dengan HPO4 2 minus. Okay. So ini adalah Bronsted Lowry acid and base. Alright. Yang ni tambahan ya, yang saya kata Lewis ni. Okay. Lewis acid, okay, adalah spesies yang, okay, saya buat ayat simple lah. Spesies yang accept, menerima, accept a pair of electron. Okay. Manakala Lewis base adalah spesies yang donate a pair of electron. Okay.
Contoh. Okay, contoh saya buat AlCl3. Okay, ni adalah contoh Lewis acid. Okay, sebab apa? Sebab AlCl3 kalau kita lukis dia punya struktur, Al ni incomplete octet. So bila dia incomplete octet, dia tak cukup elektron. Jadi spesies yang akan terima elektron dikenali sebagai Lewis acid. Okay, Lewis ni, definition Lewis acid dengan base ni adalah kita gunakan sekiranya kita tak dapat explain acid dengan base menggunakan Arrhenius ataupun Bronsted-Lowry. Okay, contoh macam AlCl3. AlCl3 mana ada H kan? Okay, dia tak ada proton. Jadi bila dia tak ada proton, macam mana kita nak cerita bahawa asid adalah spesies yang donate proton? Dan juga AlCl3 juga tidak boleh menghasilkan H+ apabila dia terurai. Jadi maksudnya kita tak dapat menggunakan dua definition yang tadi, Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry, untuk menerangkan ciri-ciri asid pada AlCl3. That's why datangnya Lewis yang memperkenalkan definition asid adalah spesies yang terima elektron, base adalah spesies yang menderma elektron. Alright. Okay, ni adalah kata apa tambahan lah kepada dua definition yang sebelum ni. Okay, sebab ada benda yang kita tak boleh nak explain itu bersifat asid ataupun base. Okay, lagi satu adalah CO2, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide juga merupakan asid, dia merupakan Lewis acid. Dia juga merupakan Lewis acid. Kenapa saya nak cerita juga? Sebab dalam kita belajar Le Chatelier yang baru-baru ni, okay, ada saya bincangkan tentang carbon dioxide yang mana dia bersifat asid. Sebenarnya dia bersifat asid mengikut teori Lewis. Okay? Okay, tak apa, nanti saya akan snap contoh-contoh Lewis acid dan juga base kepada kamu lah, sebab mungkin dia tak ada dalam nota, sebab dia tak ada dalam silibus. Tak ada dalam silibus, kadang-kadang ternaik juga dalam exam. Okay? Tapi tak apalah, saya akan bagi je. Sebab ada benda yang kita tak boleh define menggunakan Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Okey, sama juga dengan base. Base adalah spesies yang akan donate a pair of electron. Yang donate a pair of electron ni maknanya kalau dalam struktur dia tu ada lone pair. Okey, contoh ammonia. Okey, ammonia ada lone pair. That's why dia boleh donate electron. Donate a pair of electron, sepasang elektron. Ataupun spesies-spesies yang ada yang expanded octet, yang melebihi octet ya, dia punya Lewis structure dia. Okay, so saya cerita secara sepintas lalu untuk Lewis acid dan base sebab dia adalah tambahan kepada definition acid dan juga base. Alright. Okey, seterusnya, okey, kita lihat di sini dia punya relative strength of conjugate acid base pair. Okey. Kalau acid dia, okey, kalau acid dia adalah acid yang kuat, okey, kalau acid dia adalah acid yang kuat, apabila dia donate proton, okey, lepas dia donate proton adalah H+ ya. Selepas dia donate proton, maka dia akan menjadi conjugate base. Okey. Conjugate base ni adalah conjugate base yang paling lemah. Dia macam tu, dia terbalik. Kalau dia acid yang kuat, selepas dia donate proton, dia jadi conjugate base. Tahap ataupun dia punya basicity of conjugate base dia tu adalah yang paling lemah. Okey, sebaliknya kalau dia merupakan asid yang lemah, selepas dia donate proton, dia akan menjadi conjugate base yang kuat. So kalau kita lihat dekat jadual ni,
Okey, daripada bawah ke atas, yang paling atas ni adalah yang paling berasid. Acidity dia paling tinggi. Jadi apabila dia dah donate proton, dia jadi ClO4 minus. ClO4 minus ni merupakan conjugate base dia. Okay, tetapi dia punya kekuatan conjugate base dia adalah yang paling lemah. Okay, nampak? Base strength increases. Dari segi basicity, yang paling lemah asid, maka conjugate base dia adalah yang paling kuat. Okay, conjugate base dia adalah yang paling kuat. Alright? So, ini adalah dari segi perbandingan kekuatan asid dan juga conjugate base dia. Ataupun kita panggil sebagai relative strength of conjugate acid base pair. Alright, samalah kalau kita kata kalau dia punya base dia kuat, bila dia jadi conjugate acid, maka conjugate acid dia adalah yang paling lemah. Okay. Okay. So kat sini ada latihan. Based on Arrhenius theory, identify whether these compound are base, acid or salt. Okay, Arrhenius, ingat Arrhenius, kalau dia merupakan acid, maka kalau dia adalah acid, produk dia adalah H plus ataupun H3O plus. Kalau dia merupakan base, produk dia adalah OH minus. Alright? So daripada sini, contoh-contoh kat sini, kita boleh identify lah sama ada dia adalah acid ataupun base berdasarkan Arrhenius theory. Okay, contoh HI. So HI tercerai dapat H plus dan I minus. Okay, dapat H plus kan? H plus maknanya HI merupakan acid. Contoh gitulah cara kita nak identify. Okay, sama juga macam ni BaOH2. So bila dia tercerai, dia akan dapat Ba2 plus dan OH minus. Okay, so OH minus terhasil, maka BaOH2 adalah merupakan base. Okay. Kemudian yang soalan 2, write the conjugate base for the following acids. Conjugate base for the following acid. Ingat conjugate base, okay, bila dia sebut perkataan conjugate ni, okay, yang ni kita akan guna definition Bronsted-Lowry. Okay, definition Bronsted-Lowry. So bila definition Bronsted-Lowry, okay, acid spesies yang donate proton, tolak H plus. Base spesies yang accept proton. Proton adalah H plus. Okay. So maknanya nak ingat, nak senang, Bronsted-Lowry cerita pasal proton. Okay, Bronsted-Lowry cerita pasal proton. Alright. Allah. Okay. Contoh kat sini dia minta kita buat conjugate base kan. Conjugate base maknanya dia ni adalah acid. Kita tengok macam mana kita nak dapatkan produk dia. Okay, HSO3 pula. H2SO3 tolak H plus. Okay, tolak H plus. Dapat apa? Okay, H akan hilang satu lah. Dia akan jadi HSO3. Okay, nampak dia tolak H plus. Okay, asal H2SO3 charge dia kosong. Dia neutral charge. Kosong tolak positif 1. Okay, kosong
Sebab H plus kan dia positif 1 charge dia. So kosong tolak positif 1. So nanti final kita akan dapat charge negatif 1 lah kan. Jadi sebab tu dekat conjugate base dia adalah HSO3 minus. Boleh follow ke kelas? Kan saya nak tunjuk lagi satu contoh. Okay, saya tunjuk satu lagi contoh Okay, contoh next saya ambil, contohnya NH4+. Okay, NH4+, charge dia positif 1. Dia akan tolak, dia donate proton, dia tolak H+. H+ pun charge dia positif 1. Jadi positif 1 tolak positif 1, final kosong lah kan. Jadi maknanya NH4+ tolak H+, tinggal NH3. Jadi NH3 tu tak ada charge lah. Sebab kita tengok kat sini. NH4+ charge positif 1 tolak proton positif 1 tinggal kosong. So NH3 adalah neutral charge. Boleh ke kelas? Boleh dapat ke? Boleh, madam. Okey ya. Okay, kamu try buat lah yang untuk yang dua lagi kan. Okay, macam yang ni. Okay, yang ni charge dia negatif 1. Tolak H+, tolak positif 1. 1 tolak 1, negatif 2. Kan? Maknanya ingat charge dia nanti akan jadi negatif 2. So dia tolak proton, maksudnya H akan hilang lah. So dia akan jadi S apa? Tadi S minus kan? Final dia akan jadi 2 minus. So S2 minus. Okay, jadi di sini dia punya conjugate base dia adalah S2 minus. Alright. So hati-hati sebab proton dia adalah charge positif 1. Okay. Sama juga untuk yang soalan 3. Write the conjugate acid for the following bases. Okay, so base adalah spesies yang terima proton. Sama juga macam ni kan. Amonia charge dia kosong. Tambah proton. Proton charge dia positif 1. So kosong tambah 1. Kita akan dapat positif 1 dia punya final charge. Waktu tu kita tambah H pula kan. So dia akan jadi kat sini NH4+. Alright. Okay, so kamu try buatlah untuk HCO3 minus dan ni dan juga yang belakang. Okay. Then untuk yang keempat, identify the conjugate acid base pair for the following reaction. Okay, yang ni kita tengok dia punya pairing dia. Okay, contoh yang ini. Okay, kita tengoklah NH2 minus kepada NH3, H2O kepada OH minus. Okay, kita tengok apakah perubahan yang berlaku daripada NH2 minus menjadi NH3. So you can see that the proton is added, tambah H+. Okay, tambah H+, maka dia akan jadi NH3. Manakala H2O pula, bagaimana dia jadi OH minus? Apabila dia tolak H+. Okay, spesies yang tolak H+, donate H+, adalah asid. Maka pasangan dia adalah conjugate base. Itu cara kita nak jawab soalan ni. Alright, kita kena tunjukkan dia punya pasangan dia tu. Kita buat arrow lah. Yang ni kepada yang ni. Okay. Okay, kalau yang ni acid, sebelah dia mestilah base. So base adalah spesies yang terima proton. So kalau dia ni base, maka pasangan dia adalah conjugate acid. Alright, so kamu try buat untuk soalan 4B dan juga 4C. Okay, so ini adalah latihan-latihan untuk kita kenali conjugate dia,
Kita nak kenali asid dan juga base. Okey, so secara kesimpulan, inilah yang saya sebut tadi lah. Okey, kesimpulannya. Okey. Okey. Seterusnya kita nak lihat kepada strong acid, strong base. Okey, strong acid and strong base. Okey, strong acid adalah acid that is completely dissociated in aqueous solution to produce a high concentration of H3O+. So essentially 100% dissociated ataupun kita kata the degree of dissociation itu alpha. Ni alpha lah. Macam A tu ni adalah alpha. So alpha dia sama dengan 1. Degree, darjah penguraian dia 1. Maknanya dia tercerai sepenuhnya. Okay, completely dissociated. Tercerai sepenuhnya. Tindak balasnya adalah tindak balas forward reaction. Menghasilkan sepenuhnya. Okay, tercerai sepenuhnya. Okay, contoh kat sini HCl tercerai dapat, okay, sebab dia buat plus H2O, produk yang kita akan dapat adalah H3O+. Okay, produce a high concentration of H3O+, ataupun boleh tambah lagi, ataupun H+. Okay, sebab kalau kita tulis equation dalam bentuk sebegini, kita tak buat plus water, maka produk yang kita akan dapat kat sini adalah H+. Yang ni pun betul. Yang ni pun boleh. Okay, cumanya kalau tak ada plus water, produk kita dapat adalah H+. Kalau kita plus water, produk kita akan dapat adalah H3O+. Right? Okay, dan kita pergi kepada definition for strong base. Okay, strong base pula adalah a base that is completely dissociated in an aqueous solution to produce a high concentration of hydroxide ion. Sama juga dia 100% dissociated ataupun alpha dia sama dengan 1. Degree of dissociation 1, percentage of dissociation 100%. So dia tercerai sepenuhnya, dia akan menghasilkan hydroxide ion. Right? Apa dia alpha? Alpha is a degree of dissociation. Formula dia adalah kita akan ambil perubahan. Alpha adalah perubahan yang berlaku kepada H3O+ ataupun OH- divide by initial concentration of acid and base. Okay? Tapi senang je sebab dalam apabila dia adalah strong acid ataupun strong base, memang nilai alpha dia 1. Ataupun percentage alpha dia adalah 100%. Maknanya dia terurai sepenuhnya. Jadi kekuatan asid dengan base itu kita measure daripada concentration of H3O+ ataupun concentration of H+. Tingginya mereka ni, kuatlah asid tu. Okay? Okay, yang tu kita akan lihat tak lagi ya. Itu dari segi calculation pH lah. Okey, apa beza weak acid dan juga strong acid? Weak acid that is partially dissociated, tercerai separa. Okay? To produce a low concentration of H3O+. Jadi, dia punya percentage of dissociation dia adalah less than 100% and the percentage of degree of dissociation dia, degree of dissociation dia adalah less than 1. Okay, contoh ni adalah ethanoic acid ataupun bahasa kampung cuka lah. Ethanoic acid adalah bahan utama dalam cuka, vinegar. Okay, so bila dia terurai, dia akan menghasilkan CH3COO- iaitu dia punya conjugate base dia. Okay, nah anak panah kat sini dia buat reversible arrow. Okay, reversible arrow means that this is weak acid sebab dia tercerai separa sahaja.
dia tidak tercerai sepenuhnya. Jadi bila dia tidak tercerai sepenuhnya, maka concentration of H3O plus yang terhasil amatlah kurang berbanding dengan strong. Okay. Sama juga untuk weak base. So weak base, a base that is partially dissociated, tercerai separa untuk menghasilkan low concentration of hydroxide ion. Okay. Jadi kalau kat sini kita tengok ammonia plus water dapat ammonium ion and hydroxide ion. Nampak tengok anak panah dia kan? Anak panah dia adalah reversible. Okey, jadi bila reversible dia tercerai separa, maka dia adalah weak base. Jadi secara kesimpulannya, untuk kita nak kenal pasti sama ada dia acid ataupun base, you just look at the arrow of the reaction. Arrow ni. Kalau you nampak arrow dia macam ni strong. Sama ada dia strong acid ataupun strong base. Jadi kalau you nampak tindak balas dia buat arrow macam ni. Reversible arrow. Okay, ini bermaksud dia kategori weak acid ataupun weak base. Alright. Okay, so saya kita nak kena pasti weak strong. Okay, next. Laju sangat ke saya ajak? Ke okey-okey je? Kalau laju beritahu lah. Okey. Okey. Takut laju sangat pula kan. Cikgu ni express. Okay, tak apa. Yang ni sebenarnya sebab video saya dah, video untuk kuliah saya dah siap dah tahun lepas. Okay. Sebab slide ni memang slide saya buat. Jadi saya mengajar tu saya dah tahu flow dia tu lah. Cumanya ada yang pensyarah lain telah edit tadi yang buang yang Lewis tu. Sebab tu saya buat lain Okay. So pH measurement. pH measurement adalah penentuan pH. Apa dia pH? pH adalah scale to express acidity or basicity. pH scale merupakan satu skala yang mana kita nak menerangkan acidity ataupun basicity. Keasidan ataupun kebasean, base. Mungkin kat sekolah kamu guna alkali alkali. Base alkali. Alkali, apa beza base dengan alkali? Bagi saya sama je lah. Okay, tapi mungkin ada kod beza term-term dia lah ya. Tapi mostly kalau kamu jumpa dalam nota, kebanyakannya saya sebut sebagai basicity lah. Okay. So pH scale ni dia daripada 0 hingga 14 je. Okay, 0 sehingga 14 sahaja. Okay, dia tak ada 15, dia tak ada 14.1, tak ada. Dia 0 hingga 14. Dia tak ada negatif 1, negatif 2, tak ada. Okay, jadi kita akan tengok kenapa dia sampai 14 je. Okay. Okay, dan sejak kamu sekolah lagi, kamu pun dah, saya rasa kamu punya pengetahuan, kamu punya prior knowledge kamu, pengetahuan awal kamu pun tahulah kalau kita sebut 7 tu, pH 7 tu neutral. Less than 7 is acidic and more than 7 is alkaline. Okay. Alright. So, apabila pH equal to 7, sebenarnya yang terjadinya adalah dia punya concentration of hydronium ion ataupun hydrogen ion ni, kepekatan dia sama dengan kepekatan hydroxide ion. Okay, tadi kan kita lihat kalau kita kata acid yang menghasilkan H plus ion, yang ni acid. Kalau yang menghasilkan hydroxide ion, yang ni kita kata base. Jadi kalau pH dia neutral, sebenarnya concentration kedua-dua H plus dan OH minus ni sama. Sama kepekatan. Sebab itulah pH dia jadi 7. Right? Okay, tapi kalau pH of H3O plus ataupun H plus ni lebih tinggi daripada hydroxide ion, maka kita akan dapat pH-nya less than 7, which is acidic. Manakala apabila pH pula, concentration hydroxide ion is higher than hydronium ion ni, maka dia akan menjadi basic, di mana pH dia akan melebihi daripada 7.
Okey. Jadi sebenarnya kita tengok kepada nilai concentration of H+ dan juga hydroxide ion. Okey. So, pH is a measure of concentration of H+ ataupun H3O+ ion in a solution. So, pH ni definition dia. pH is defined as ni, negative logarithm of the concentration of hydrogen ion ataupun hydronium ion. Okey, saya ulang balik. Negative logarithm of the concentration of hydrogen ion ataupun hydronium ion. Ini dia punya formula dia. Negative log concentration of H+ ataupun kita boleh tulis sebagai negative log concentration of H3O+. Okey. Manakala POH pula adalah negative logarithm of the concentration of hydroxide ion. Okey, negative logarithm of hydroxide ion. Itu adalah POH. Tapi kita tak adalah skala POH. Kita guna satu je skala, iaitu skala pH. Tak adalah pula orang kata skala POH ke skala pH. Satu je skala ni, skala pH. Okey. Jadi sebenarnya P kat depan ni, P yang kat depan ni bermaksud negative log. P kat depan ni bermaksud negative log. Sebab tu kalau kita tengok negative log, negative logarithm of the concentration of POH kan, of hydroxide ion. Negative logarithm of hydrogen ion. Okay. Sebab tu kita panggil sebagai pH ataupun POH. Jadi kasi tanya what is P? So kamu jawablah P tu negative log. Okay. Sebab lepas ni kita akan jumpa lagi P kat depan. PKA, PKW, PKB. Okay. Sebanyak lagi huruf P yang kita keluar. So ingat P adalah negative log. Right? Okay. Now kita nak tengok bagaimana terjadinya yang saya cakap tadi, bagaimana terjadinya skala pH. Okay. So, the ionization of water. Okay, water ionization equation. Water, liquid lah. Kita guna water yang liquid lah. Kita tak gunalah solid ke gas. Sebab kita nak bincang pasal ionic. So, dia adalah liquid. So, bila tercerai, dia akan menghasilkan H+ dan juga OH-. So, for the ionization of water, the equilibrium constant expression of ionic product of water is, okay, kalau kita, kan kita belajar yang ionic, chemical equilibrium baru-baru ni kan. So, K sama dengan concentration of H+ times concentration of OH-. Okay. Kenapa kita tak ambil yang ni? Sebab dia phase dia liquid. So liquid excluded daripada expression pemala keseimbangan tu. Jadi yang ada hanyalah H+ dan juga OH-. So untuk water kita kenali dia sebagai KW. Okay, dalam topik sebelum ni iaitu chemical equilibrium kita belajar Kc dan juga Kp kan. Okay, untuk water KW. Okay. Now, at 25 degrees Celsius, the value of KW is 1.0 times 10 to the power of negative 14. Okay. 1.0 times 10 to the power of negative 14 ni adalah pemala water ionization constant, pemala pengionan bagi water. Jadi for pure water at 25 degrees Celsius, the concentration of OH- is equal to the concentration of H+. Okay?
Dan Kw adalah concentration of H plus times concentration of OH minus, di mana nilainya adalah 1.0 times 10 to the power of negative 14. Jadi kalau kita nak dapatkan kepekatan bagi H plus dan juga OH minus, maka kita buat H plus darab dengan OH minus, kita akan dapat 1.0 kali 10 kuasa negatif 4. Okey, maka kalau kita nak dapatkan concentration bagi setiap OH plus dan OH minus, negatif 4 pula negatif 14. Okey, maka kita akan ambil ni, kita square root dia kan lah. Okey, 1.0 kali 10 kuasa negatif 14. Okey. Saya punca kuasa 2 ni kan. Punca kuasa 2 dia. Maka kita akan dapat siap-siap punca kuasa 2 pula. Kenapa cikgu ni? Katalah yang ni X, yang ni X. So dia akan jadi 2X. So 2X sama dengan 1.0 kali 10 kuasa negatif 14. So X sama dengan bahagi 2 lah. So bila you bahagi 2, you akan dapat 1.0 times 10 to the power of negative 7. Okay? 1.0 times 10 to the power of negative 7. Jadi, bila kita tahu bahawa bila kita buat negative log bagi kedua-dua benda ni, negative log concentration of 1.0 times 10 to the power of negative 7, maka kita akan dapat jawapan dia 7. Okay, kita akan dapat jawapan dia 7. Okay, samalah juga kalau kita buat negative log OH minus. Jawapan dia juga adalah 7. Okay, negative log OH minus pun, concentration OH minus adalah 1.0 kali 10 kuasa 7. Okay, 1.0 kali 10 kuasa 7. You tekan negative log 1.0 kali 10 kuasa negatif 7, you pun akan dapat 7 juga. Sebab itulah pH plus POH kita akan dapat 14. Okay, pH plus POH kita dapat 14. Manakala pH bagi pure water adalah 7. Kenapa dia 7? Sebab concentration of H plus dia sama dengan concentration OH minus. Jadi bila kita samakan dengan pKW, maka kita akan dapat memang jawapan dia 7. Alright? Sebab itulah kita dapat skala dia sampai 14 saja. Okey. Okey ke tak okey ni? Okey, yang ni maknanya sekarang ni kita nak tunjukkan bahawa bagaimana terjadinya skala pH tu sampai 14 sahaja. Sebenarnya skala pH tu datangnya daripada water ionization equation. Okey. Now bagaimana kita nak calculate pH calculation of strong acid and base? Okay. Allah. Okay. So kita nak tengok, calculate the pH of 0.5 molar HCl. Okay, cara dia. Okay, since HCl is completely dissociated, 0.5 molar HCl produce 0.5 molar H+. Okay, kita tahu bahawa HCl ni dia tercerai sepenuhnya. Jadi, concentration HCl adalah 0.5 molar. So, bila dia tercerai sepenuhnya, okay, dia juga akan menghasilkan H+ pun 0.5 molar. Okay, tercerai sepenuhnya, jadi bilangan mol yang sebelum sama dengan bilangan mol yang selepas. Okay, jadi concentration juga sama, jadi dia dapat 0.5 molar sahaja. So, since HCl is completely dissociated, 0.5 molar of HCl
produce 0.5 molar H of H plus. Itu hydrogen ion. Dan juga 0.5 molar of Cl minus. Cl minus pun 0.5 juga. Okay, sebab apa? Sebab HCl 1 mol. Dia terurai kepada H plus juga 1 mol. Okay, kat sini pun juga 1 mol. Okay, so since HCl is completely dissociated, 0.5 molar HCl produced and 0.5 molar 0.5 molar HCl produces 0.5 molar H plus and 0.5 molar Cl minus. Jadi bila kita nak calculate pH, so pH formula dia negatif log H plus saja. Okay. Jadi maknanya kita ambil negatif log 0.5. So the answer is positive 3.0. So pH ni kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Okay, nilai pH ambil 2 tempat perpuluhan. Sama juga macam base, buat dia tercerai sepenuhnya. Alright, okay. Tapi untuk base, kerja kita akan tambah sikit. Sebab untuk base dia menghasilkan OH minus. Jadi kita tak bolehlah buat pH. pH adalah negatif log H plus. Jadi untuk base, kita kena tulis dulu POH dia. Hydroxide kena kira dulu POH. Okay, kira dulu POH. POH is negative log concentration of OH minus. Masukkan dapat 1. So nak kira pH 14 tolak 1. Okay, 14 tolak POH lah. 1 ni adalah dia punya POH. Boleh? Are you okay? Sebab untuk strong acid dan juga strong base dia mudah. Dia senang je sebab dia nak balas dia adalah forward reaction kerana dia 100% terurai. Sebab tu sebab itulah kita kata kalau kat sini 1 mol, kat sini pun dia akan hasilkan 1 mol. Tapi ni dah 2, dia akan hasilkan 2 mol. Okey, maknanya mol sebelum dengan selepas sama. Sebab dia 100% terurai. Okay, dia 100% terurai. Okay. Example yang kelima ni, yang ni dia bagi kamu mass. Contain 0.63 nitric acid dalam 500 ml water. Calculate the pH of the solution. So dalam kes ni, kamu daripada mass, ni mass yang dibagi, cari dulu mol. Lepas dapat mol, cari concentration. So concentration yang you dapat 0.02 molar. Soalan yang 1 sampai 4 tadi, concentration dia dah bagi. Tapi yang ni kamu kena cari dulu mol, lepas tu cari concentration. So initial dia adalah 0.02 lah. So selepas dia terurai, dia akan menghasilkan 0.02 molar hydronium ion dan 0.02 molar nitrate ion.